Antara fokus negeri di bawah bayu, keharmonian perusahaan mampu tingkatkan daya saing, produktiviti syarikat dan pekerja. Laporannya terus saja bersama Konstantin Pahlawan. Silakan. Baik Sahi, kerajaan sentiasa mengambil inisiatif dan bertindak proaktif menjaga keharmonian industri dengan kerjasama semua pemain industri terdiri majikan pekerja dan kesatuan sekerja. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam, Datuk Ruslan Muharram berkata, keharmonian perusahaan mampu meningkatkan daya saing dan produktiviti syarikat serta memelihara kesejahteraan dan kualiti pekerja. Bertepatan konsep Malaysia Madani, kerajaan mengutamakan jalinan kerjasama antara kerajaan, majikan, pekerja dan kesatuan sekerja bagi meningkatkan keharmonian perusahaan negara. Datuk Ruslan berucap merasmikan Simposium Keharmonian Perusahaan Wilayah Sabah 2023, anjuran Jabatan Perhubungan Perusahaan Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memberitahu skor indeks keharmonian perusahaan bagi negeri Sabah adalah baik dan konsisten. Jelasnya, skor ini diharap dapat dipertingkat ke tahap cemerlang iaitu 90% kerana ia adalah penanda arasan penting untuk menunjukkan hubungan baik antara majikan dan pekerja dalam usaha menarik pelaburan asing ke dalam negara. Seramai 200 peserta terdiri wakil syarikat dan kesatuan sekerja menjayakan simposium ini. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC dan bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN diminta menghubungi Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk mendapatkan maklumat atau sebarang bukti susulan isu kartel beras yang didedahkannya. Pemangku Menteri KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting untuk memastikan dakwaan itu benar bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan MyCC di bawah Akta Persaingan 2010. Di peringkat KPDN saya telah mengarahkan supaya MyCC, Suruhanjaya Persaingan dan juga KPDN untuk berjumpa menghubungi YB Dr. Akmal untuk mendapatkan maklumat dan juga membantu kita dari segi aspek pembuktian tersebut untuk membolehkan siasatan lanjutan kita laksanakan. Kita di KPDN, kita mengambil serius tentang apa juga aduan yang dikemukakan yang menyentuh kepentingan rakyat. Datuk Armizan yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas ditemui pemberita selepas merasmikan program Minggu Sains dan Teknologi dan Pengurangan Risiko Bencana dan Daya Tahan di Kundasang. Sebelum ini, tular di media sosial tindakan Dr. Muhammad Akmal membongkar modus operandi kartel menggunakan beras hancur sebagai beras tempatan kerana boleh dijual dengan harga bukan kawalan. Penggunaan kad MyKid yang dikeluarkan kepada kanak-kanak di bawah 12 tahun di negara ini bukan lagi satu dokumen yang wajib dimiliki. Pengarah Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah, Ervina Kebahi, alias Syarafina Ibrahim berkata, segala urusan yang melibatkan identiti seseorang kanak-kanak hanya perlu menggunakan dokumen sijil kelahiran. Ervinah berkata MyKid tidak dimansuhkan, sebaliknya pengeluarannya ditangguhkan sementara. Untuk makluman semua sebenarnya pemilikan MyKid itu bukanlah satu kewajipan ya, sebab kanak-kanak telah memiliki sijil lahir. So sebenarnya sijil lahir itu adalah dokumen utama yang boleh digunakan untuk apa-apa urusan lah. Tidak semestinya menggunakan MyKid sebab sijil lahir sudah ada. So don't worry about MyKid. Kalau pengeluaran dilaksanakan semula, kita akan buat makluman lah. Ervina ditemui pemberita RTM dalam majlis sambutan Hari Pendaftaran Negara HPN di Kota Kinabalu. HPN disambut selaras dengan ulang tahun Jubli Intan ke-75 yang bertemakan perkhidmatan berkualiti, memacu rakyat beridentiti. Dalam pada itu, Ervina berkata JPN sentiasa komited memastikan mutu penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti agar pengurusan identiti penduduk dilindungi dan diurus dengan penuh integriti, cekap dan efisien.
Air merupakan hazanah alam yang tidak ternilai harganya. Tanpa keperluan asas itu, kegiatan harian dan kelangsungan hidup pasti terjejas. Menyedari hakikat tersebut, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI tampil membantu penduduk di Pulau Sebangkat Semporna yang berhadapan isu bekalan air bersih. Wartawan Asma Asmuni ada perkongsiannya. Program Hybrid Power System and Desalination di Pulau Sebangkat ini dimulakan sejak tahun 2019 melalui kerjasama pintar MOSTI dengan Institut Piawaian dan Penyidikan Perindustrian Malaysia SIRIM. Dibangunkan dengan suntikan dana berjumlah RM300,000 daripada Inovasi Sosial Malaysia MySI, projek ini siap sepenuhnya 2 tahun kemudian. Keberhasilan aplikasi teknologi sistem pemprosesan dan rawatan air laut kepada air bersih yang memberi manfaat kepada 1,400 penduduk pulau ini dan komuniti nelayan daerah Semporna disaksikan Timbalan Menteri MOSTI Dato' Ata Joseph Kuro. Ini merupakan satu projek yang pertama kali diadakan, iaitu kolaborasi di antara SIRIM dan juga MOSTI. Dan apabila kita nampak impak di sini agak besar dan sangat membantu kepada komuniti setempat, maka kita terbuka untuk menerima cadangan-cadangan yang lain supaya MOSTI boleh bantu. Sesuai dengan matlamat MOSTI, merakyatkan sains dan menginsankan teknologi, sistem ini membolehkan penduduk setempat menjana pendapatan melalui aktiviti pertanian serta mewujudkan pusat peranginan lebih berdaya saing, sekaligus membuka peluang pekerjaan. Sepanjang kita buat projek ni, kita dah tengok macam mana keadaan tanpa air bersih kan. Macam sebelum ni penduduk kampung terbeban dengan kos air yang tinggi. Lepas tu masa berulang-alik mengambil air. Sistem teknologi penyahgaraman ini berasaskan sumber tenaga diperbaharui bercirikan stand alone. Ia mampu menghasilkan 5,000 liter air bersih sehari. Bagi penduduk Pulau Sebangkat, projek ini merupakan limpahan nikmat daripada kerajaan yang prihatin membela nasib rakyat. Kami sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan lah. Sebab kami ada senang sikit lah sudah sebab ini air sekarang ni air proses. Sebelum ni kami ambil air di Pekan Semporna. Di Semporna kalau tidak ada air, kalau ada air di situ, itulah kami minum sama satu rumah itu mga 4 galen gitu semua itu % 1 galen. Kalau ada duit kami membeli, kalau tidak ada sikit aja. Minum dah kami air hujan. Walaupun projek ini telah diserahkan kepada Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Semporna, namun pemantauan secara dalam talian dijalankan secara berterusan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk tempoh yang lama. Projek pembangunan Hybrid System and Desalination oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga SIRIM ini membantu penduduk Pulau Sebangkat untuk memperoleh bekalan air bersih bersama dengan komuniti di sini. Laporan Asma Asmuni untuk RTM. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan dan seterusnya kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Baik Konstantin, terima kasih.